شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Yang keempat itu. Keempatnya daripada rukun haji itu ialah sa'i. Iaitu sa'i berjalan antara Safa dan Marwah. Sekali pergi Safa ke Marwah satu, pusing balik fikir dua. Dan adalah syarat bagi sah tiga perkara. Pertama adalah sa'i itu 7 pusingan keliling. Keliling macam tawaf ni. Iaitu 7 kali berulang alik. 7 kali mana 7 kali ulang alik. Barangkali salah menyalin kerana tiada berkeliling. Sedap keliling, tawaf keliling. Sa'i ini berulang alik 7 kali kan, pergi ulang alik. Barangkali salah menyalin, apa salin? Cap silap. Kerana tiada berkeliling padanya. Kesalahan tawaf. Buat tak sedap 7 keliling. 7 kali ulang alik. Kesalahan tawaf. Ya, tawaf maknanya dia dah keliling bulatan kan. Habis tu. Keduanya di jalannya pada tempat sa'i. Iaitulah dipanggil mas'a. Mas'a itu dipanggil tempat sa'i. Di jalan tempat lain tak boleh. Wow. Dan dimulaikan sekali pertama dari Safa ke Marwah. Dan dimulaikan kedua kalinya daripada Marwah ke Safa. Mana pergi sekali, balik lagi 2 kali. Jangan dia kata pergi balik sekali, nak 14 kali. Orang dah habis, tak habis lagi. Pernah berlaku anak murid buat betul, Tok Guru buat tak betul. Anak murid kata, kenapa lambat Tok Guru? Yalah, pergi sekali balik. Tok Guru ajar pergi sekali, balik sekali. Oh, ya aku silap. Dia ajar betul, dia buat tak betul. Lama tak sudah, 14 kali jadi. Dan daripada Safa tadi ke Marwah, itu dimulai kedua kalinya. Daripada Safa, daripada Marwah ke Safa kedua. Demikianlah dimulai yang ketiga pula Safa, ya. Disudahi ke Marwah balik hingga genap 7 kali. Ya, bukan 7 keliling, 7 kali berulang alik. Dan sudahnya di Marwah, dan syarat yang ketiga bahawa adalah sa'i itu. Kemudian daripada tawaf rukun atau kemudian daripada tawaf kudum. Ya, mesti dia berlaku lepas daripada tawaf. Tak ada orang wisa'i dulu betul tawaf ni. Dia tawaf kemudian bawa dia sa'i. Dan sunat berniat pada sa'i dan pada tawaf haji atau umrah. Ya. Kita buat niat tu sunat. Sebab kalau buat saja dia dah masuk dalam niat haji. Ya, dia beriddihal dia termasuk. Cuma kalau kita ta'yin ke sekali lagi, ada lagi baik. Dan wajib niat pada tawaf yang bukan tawaf haji. Kalau bukan tawaf haji, dia kena niat untuk mengesahkan dia. Ada tawaf haji, dia termasuk dalam makna niat haji, dia termasuk sekali. Atau tawaf umrah. Dan sunat mengucap takbir pada Safa dan Marwah. Ya, dan berlari-lari pada antara Safa dan Marwah. Dan adalah tempat berlari itu berjalan itu ma'ruf, mana diketahui kerana ada tanda keduanya tempat berlari. Ya, berjalan itulah dahulu daripada sampai kepada main yang hijau. Ya, lampu hijau kan itu. Kesempadan tu dia lari anak. Yang dibinakan dia di jidar, mana di pintu ataupun di dinding masjid. Tingginya 6 hasta. Sekarang ada lagi kan lampu hijau sepadan. Daripada pihak Safa hingga kepada
2 mail dari yang hijau, dan adalah satunya di jidar masjid, dan di hadapannya satu lagi di jidar Darul Abbas pada pihak Marwah. Dan di antara 2 tanda itu tempat berlari. Tiba hijau tu kata lari anak. Ya. Dan yang lainnya tempat berjalan macam biasalah. Maka tiada disyaratkan pada sa'i taharah. Mana kalau dia tak ada semayang pun sa'i dia sah. Ya, itu tak syarat. Daripada hadas asgar atau ada, walaupun dia ada besar, dia pergi sa'i, apa hukum sah. Dan tiada disyaratkan menutup aurat. Dan suci daripada najis tak syarat. Mana untuk mengesah lah. Boleh sama seorang. Kalau orang ramai betul aurat haram pula. Haram mana? Haram perbuatan. Sa'i sah. Dan hanya sunat padanya 2, ya, nisbah pada diri seorang lah. Nak cerita dengan orang lain dah hukum lain pula. Ya. Dan rukun yang kelima daripada rukun haji itu ialah bercukur ataupun bergunting. Ya, tapi yang afdal bagi laki-laki bercukur, buang semua rambut itu. Dan bagi perempuan afdal bergunting. Ya, gunting ni ambillah rambut mana pun sikit, apa ujung mana. Dia tak sama dengan dalam masalah wudu. Wudu kalau nak sapu rambut boleh, tapi rambut mesti dalam had kepala. Ya, yang sebarang kepala. Kalau rambut dah panjang ke bawah tu kita sapu pada masa ambil semayang tak sah dia. Dia mesti rambut dalam sepadan kepala je. Adapun dalam bab sa'i tak apa. Bab sa'i rambut mana ujung gunting sikit pun tak apa. Bagi perempuan lah. Lelaki boleh juga, tapi afdal dia cukur. Yang ini menghilangkan rambut daripada kepalanya dan sekurang-kurang memadainya 3 urat. 3 urat rambut kepalanya dengan barang kaifiat apa cara pun bagi orang yang mempunyai rambut kepalanya. Ya. Dia nak kerat, dia nak cukur, dia nak bakau. Kerat payah nak pisau. Dia ambil rokok jujur. Wah, rokok kan turu wah. Asal dia kata apa barang apa makna itu? Kaifiat sekalipun. Itu maksudnya. Jadi dia hilangkan 3 urat tadi ya. Dan orang yang tiada rambut kepalanya sunat dilalukan pisau. Rambut dia licin kan, lalu je. Jaga baik-baik tu. Tak jam terteri. Sunat dilalukan pisau penyukur atas kepalanya dan memadai digunting rambut kepala yang terkeluar daripada had kepala. Nak bezakan dengan apa? Masalah wudu. Masalah wudu kalau nak sapu gambut boleh dengan syarat gambut dalam haddur ra'si, kerana had kepala. Kalau luar tak pakai. Ya. Adapun dalam bab ni tak apa. Walaupun sebab dia kata sini digunting rambutnya terkeluar, walaupun yang terkeluar daripada had kepala pun sah. Dan rukun yang keenamnya daripada rukun haji itu ialah tertib. Pada kebanyakan rukunnya seperti wajib dahulukan ihram daripada segala rukunnya. Ihram di situ awal. Ya, kemudian ia wukuf di Arafah, kemudian ia tawaf dahulu daripada sa'i. Tetapi harus bercukur dahulu. Berita antar Jumratul Aqabah, ya, dan harus sa'i dahulu daripada wukuf. Boleh sa'i dulu. Bila dikerjakan kemudian daripada apa? Daripada tawaf kudum. Ada pun rukun umrah, iaitulah 5 perkara. Pertama itulah ihram. Itulah niat ia masuk kepada nusuk, pada amalan umrah, panggil nusuk. Seperti dia niat ni dalam hatinya, makna dia. Contoh dia lah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku dia kata apa? Aku ihram, saja aku umrah dan ihram aku dengan ni kerana ta'ala. Kedua dia tawaf, macam haji juga, umrah. Ketiga sa'i sama juga. Keempatnya bercukur. Kelimanya tertib. Wukuf tak ada. Dia tak ada wukuf. Maka tiada dijabarkan, tiada dapat dijabar, ditampung atau diganti segala rukun ini dengan dam tak ada. Kalau rukun luput batal terus. Kalau wajib dia boleh dam.
Ya. Benda-benda wajib haji, kalau dia terluput, maka dia boleh didamkan. Adapun rukun tak ada, rukun habis. Dan tiada keluar seorang daripada ihramnya hingga sempurna ia akan segala rukunnya yang tersebut itu. Bahawa dia boleh keluar daripada ihram ni. Itu dia antara apa? Sedikit berhubung dengan bab haji ni. Dan fasal ini satu fasal menyatakan wajib haji dan umrah pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lain Jawi. Ada Jawi. Tajuk apa ni? Ha? Ayat mana? Wa ma yantiku. Wa alanakum nasihun. Ha? Mana dia? Tu. Jawi mana? Ha? Rumi. Jawi. Jawi. Ha? Ha? Kesuat tadi kata mempertahankan Jawi. Kalau mau baca Rom ni enam tujuh ni. Tajuk sifat Rasul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, sifat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para rasul adalah manusia pilihan situ. Betul. Para rasul ialah manusia tapi pilihan, ya, yang dipilih oleh Ta'ala. Membawa amanah wahyu. Itu amanah paling besar. Betul, Betul. Ha? Ha? Sifat apa? Sidik amanah. Ha? Sifat yang kedua apa? Ha? Wah, ya, banyak Allah. Ha? Perintah ke apa tu? Perintah kelima. Inna aradna. Ha? Kana khuluquhu Al-Quran. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif ta'ala. Dan itulah sebahagian dari bagaimana Rasulullah SAW amanah dalam menegakkan hukum Allah Ta'ala. Tak tegak hukum Tuhan itu bukan amanah, itu parti amanah namanya. Dia
parti tinggal mana, orang tak mana. Habis. Dengan adilnya, walaupun terhadap dirinya sendiri dan keluarga baginda SAW. Ya. Sebab tu kalau sekiranya laukan al-Fatimah binti Muhammad syarikat, la kata tu Aidah. Kalau Fatimah anak Rasulullah SAW ni selalu kata pencuri, aku sendiri kerat tangan dia. Itu maknanya apa? Hukum yang telus. Ini tak ada dah tentang pukang dan ada koroni dia. Koroni selamat. Kemudian 5 contoh tersebut di atas memberi gambaran yang nyata yang tidak boleh ditokok tambah sedikit pun dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Dan Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama dan utama dalam melaksanakannya. Bahkan dalam semua perintah yang 10 juzuk hingga apabila Rasulullah SAW, dia terus menjawab, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Rasulullah ialah Quran. Kalau nak tengok Quran bergerak, tengoklah Rasulullah SAW. Maknanya apa? Solid, cantik, tamam, sempurna akhlak baginda SAW, sebuah Quran. Dan adalah Al-Quran itu menjadi akhlaknya. Dan segala perintah yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amanah paling besar, seperti dinyatakan oleh firman, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mengemukakan amanah kepada langit dan bumi. Ta'ala langit bumi, kepada langit bumi amanah Islamnya, bukit bukau gunung kanang semuanya enggan untuk memikul amanah, tak sanggup buat amanah Islam, ya. Dan mereka bimbang akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim, lagi amat jahil, ya. Zalum, kalau zalim, zalim. Kalau zalum itu seorang zalim, ya. Jahil. Kalau jahul, bahasa Arab dia lain. Kalau jahul atau wazan fa'ulun, mana lampau jahil. Kalau kita apa? Pada bebal. Itu kalau bahasa Melayu lah. Apa lagi? Pada tongong, bongok. Itu bahasa Melayu tuan, eh. Jahul. Lain dengan jahil. Jahil teruk dah. Jahul lagi teruk. Jadi sifat insan tu dalam keadaan berlaku banyak zalim. Ya, sedangkan yang lain tak sanggup. Itu beratnya amanah yang ditetapkan oleh Ta'ala kepada insan kena pikul. Itulah menjalankan segala perintah Allah SWT, dan situ letaknya kejayaan mereka di dunia dan di akhirat. Yang ketiganya tabligh. Yang dimaksudkan dengan tabligh ialah para Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan segala hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan segala wahyu yang diterima dari Allah Taala. Ya, dia tidak menyembunyikan. Di mana menyampaikan itu menjadi sifat yang istimewa kepada mereka. Mustahillah mereka menyembunyikan wahyu Allah Taala. Ya, kalau dia menyembunyikan wahyu membawa kepada apa? Kurangnya dan terjejas martabat ketuhanan Allah Taala. Sebab apa? Sebab kalau Rasul tadi tidak amanah, membawa ke mana seolah-olah Tuhan itu pula tidak reti memilih pula. Macam orang tak reti memilih. Orang tu pangkal lain dia pangkal. Ya. Tak reti puas bercakap, kan? Lain juga yang dipilih. Jadi maknanya Rasul yang dipilih oleh Ta'ala, maka pilihan Tuhan sudah tentulah pilihan yang paling tepat, mempunyai sifat-sifat kerasulan. Di mana menyampaikan itu menjadi sifat yang istimewa kepada para rasul. Mustahil mereka menyembunyikan, ya, akan wahyu Allah. Bahkan mereka tetap menyampaikannya walaupun menghadapi kezaliman, tentangan, ugutan dan sebagainya. Dan kekejaman manusia, menghadapi orang yang paling jahat, paling takabur, sombong, macam-macam lah para rasul.
sampai dibakar pun ada Nabi Ibrahim alaihissalam, diburu, ya, dinista, dilabelkan dengan label yang tak senonoh. Romo cukup lengkap. Sebab tu Nabi mengatakan orang yang paling kuat menerima ujian ialah para nabi darah. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsalu fal amsal. Orang yang paling kuat diuji ialah para nabi dan rasul. Ujian kita nak banding nabi rasul, oh jauh, kita punya sikit sangat. Allah. Sebab tu bila baca Quran, baca sirah, hati kita akan terubat. Dia panggil tasliyah. Sejuk jiwa kita. Aku kena uji. Oh, rasul lagi teruk. Ya. Kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah. Rasul yang hebat tu nak dapat pun menggadai nyawa dan berjuang, berjihad siang malam macam nak mati. Tu rasul orang pilihan. Tiba-tiba kita ni yang koreng nak dapat kemuliaan tak ada apa-apa. Yang koreng jongos ni lah anak orang lain. Yang dapat kemuliaan peri-peri je, sajak muka kita ni. Kalau kita sajak now muka kau kan. Tu rasul-rasul hebat tu pun Tuhan uji. Apatah lagi kita warnanya. Orang biasa ni lagilah. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun. Sebab ya, kalau kita bawa Islam orang kata pelampau ekstrim tak ada apa-apa lah. Nabi lagi hebat, orang tuduh sesat. Nabi, Rasul, Ulul Azmi dilabelkan dengan label macam-macam. Kalau kita tak ada apa orang kata pun, para Rasul lagi hebat kena ujian. Ya, sebab tu Allah nafikan ayat ni. Laisa bi dhalala walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku bukanlah orang sesat, hei kaumku, aku ni adalah utusan Allah maknanya. Tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam, kata Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Apa tak nak ikut? Akhirnya Allah Ta'ala arahkan dia supaya dia buat batera, maknanya batera tu habis tuan. Jahat tak jahat, ya. Jadi kisah dia si buta, dia ada buta kan, pergi berak juga. Oh, sama tumpas, berdebum jatuh dalam tai ni. Bangun-bangun celik mata. Ini dia kata tai bukan sebarang tai. Tuan nak hina kali sekejap je. Dah dia bergebut gambar kaut tai balik. Ni kaut tai ada hikmat. Licin bergaul Nabi Nuh, berkilat dia capu ni, ambil tai, ini bukan sebarang tai. Tengok tu orang buta jatuh celik je kan. Tuan nak pusing ke bayana, wayam kuruna wayam kurullah. Allah akan makin. Dia nak tipu tuan balas balik tipu daya dia. Berak dia kaut balik. Berkilat batera Nabi Nuh kan. Allah, dia nak main dengan Tuhan. Kemudian aku sampaikan kepada kamu amanah-amanah Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kamu, dan aku mengetahui dari Allah Ta'ala apa yang kamu tidak mengetahui. Ya, itu adalah telatah kaum tuan. Semua Nabi-Nabi yang diutus Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala, bukan mudahan tuan. Bukan disambut dengan perbandingan merah tadi. Ya, yang banyak sambut sampai titisan darah merah apa nanti. Perbandingan merah tak ada tuan. Semua diuji. Nabi kita sampai mengalir darah ke tumit baginda salih, baling di Taif, masya-Allah. Ya. Malaikat dah datang dah. Kalau nak angkat, nak balik, bila masa je. On aja Nabi kata. Nabi kata, tak payahlah. Minta doa supaya tak lebih hidayah. Ya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tak faham lagi. Itu cara pemimpin. Allah. Kalau kita malaikat datang pun, angkat je, empuk je kan. Abang degil lagi. Tak, Nabi kata apa? Fa innahum la ya'lamun. Ya, dia tak faham lagi. Kalau dia faham tak faham, dia kalau dia faham tak jadi macam tu. Dan lagi firman telah tentang Nabi Saleh alaihissalam. Fatawalla anhum wa qala ya qaumin laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat.
Orang suruh jalan baik, kamu tak nak. Apa makna nasihat? Iradatul khair lil ghair. Itu makna nasihat. Iradatul khair, kita nakkan kebaikan pada orang lain. Itu makna nasihat. Ya. Nabi Rasul beri nasihat. Dia sanggup macam-macam, dia kata macam Nabi disesat katanya. Allah. Nabi Saleh. Ya, kalau betul engkau tu keluarkan unta daripada batu. Nabi Saleh berdoa, keluar pada batu pejal, unta keluar kan. Naqatullah. Kemudian kena gilih-gilih. Air telaga, satu air diminum, satu air unta. Unta sekali hentak, satu telaga habis. Ya. Senjut atau sedut atau air habis terus. Tapi dia gantilah, dia perahlah susu. Ya, dapat minum susu satu hari lagi istimewa kan. Dia tak tahan, dia bunuh naqatullah. Tak ada apalah. Tuan turunkan balak, habis mampu semua. Ya. Macam-macam yang Tuhan angkat ke langit, hempas pada benam dalam laut. Kena dengan apa? Say'ah. Ya, itulah sayhah, tengkingan. Malaikat tengking aja, habis mati kan. Ingat, andal now. Kena jaga aja, mampu sekor tak tinggal. Bergelempangan mati. Allah. Kemudian fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ada qaumin kafirin. Nabi Syuaib. Tadi Nabi Saleh. Mana ada nabi yang tak diuji tuan? Semua diuji berat-berat. Maka Nabi Syuaib pula meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, semuanya aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan daripada Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, maka bagaimana aku bersedih hati ya terhadap orang-orang yang kafir. Masya-Allah. Bukan tak bercakap, bukan tak beritahu, bukan tak nasihat, bukan tak ceramah, habis cukup lengkap nak buat, tapi dia tak nak terima. Itu ujian. Pada hakikat apa tu? Itu hakikat daripada Ta'ala. Tuhan izharkan nama dia. Yang dapat hidayat, yang tak dapat hidayat, Tuhan izharkan nama dia Ad-Mudil. Ya. Orang yang Tuhan sesatkan habis. Begitulah seterusnya. Kita dapati semua Rasul alaihi wassalatu wassalam mengisytiharkan dengan berterus terang dan bersemuka bahawa mereka telah menyampaikan perintah Allah dan menasihati umat. Begitulah juga Nabi besar kita Muhammad SAW telah diperintah oleh Allah Ta'ala supaya menyampaikan perintah Allah Ta'ala kepada umat manusia. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, adalah panggil, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Balik, sampaikan. Dan jika kamu tidak menyampaikan apa yang diperintahkan, berarti kamu tidak menyampaikan amanah. Mana kamu khianat. Allah Ta'ala memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini kafir mana ni? Kafir yang Tuhan dah cop sampai azali di kufur. Tu ada kafir dapat hidayat, itu lain pula. Termasuk dalam ayat, in yantahu yughfar lahum ma qad salah. Sekiranya dia berhenti daripada kekufuran, Tuhan ampunkan segala dosa dia. Jadi kafir tu ada dua. Satu yang dah dicop azali sampai mati pun dia kafir. Yang satu lagi tak sekerat jalan, dia masuk Islam balik. Ya, itu yang bila dia seru, dia mengikut. Walhasil hakikat dia semua telah ditaksis Allah Ta'ala pada azali lagi. Ya. Itulah limpah kurniaan besar Allah Ta'ala. Dapat kita iman, dapat Islam, Masya Allah. Ya, nikmat besar ni, bukan boleh beli. Tak ada orang boleh jual. Dan semua kurnia dia Allah Ta'ala. Bukan nilai dengan nilai dunia, tak ada. Kemudian semua Rasul ditaklifkan supaya menyampaikan dakwah dari salah. Semua wajib, Rasul wajib menyampaikan. Dan tidak ada Rasul yang menyembunyikan. Ya. Dan tidak harus bagi mereka meminda dengan menambah atau mengurang walaupun satu huruf daripada apa-apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Itu amanah dia. Oleh itu kita dapati ayat-ayat yang dimulakan dengan kul. Ya. Katakan olehmu ya Muhammad. Mana
Perkataan kul tu pun tu Rasulullah riwayatkan tu kan. Atau menandakan tidak disembunyikan. Ya. Orang nak sembunyi, berkata tuan kata begitu, cakap je lah apa tuan kata. Lapak kul tak payah sebut, tak apa kan. Tak. Itu wahyu. Lapak kul tu pun tulis juga. Kul. Mana? Katakan olehmu, ya Muhammad SAW. Ya. Ini ayat-ayat yang ditujukan kepada batang tubuh Rasulullah SAW. Supaya disampaikan pada umatnya. Ya, kita dapati Rasulullah SAW menyampaikan seperti ia diturunkan padanya. Tak ubah. Dengan tidak meminda, menambah atau mengurangkannya. Ya. Bacalah firman Allah Ta'ala, Kul hazihi sabili ud'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'an subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya apa? Katakanlah, inilah jalanku, hazihi sabili, ini jalanku Islam, yang mengikutku dan orang-orang yang mengikutku, mengajak kepada Allah Ta'ala dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan, dan aku kira termasuk orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Itu maknanya apa? Allah Ta'ala ajar Nabi suruh cakap itu, dan Nabi tak ubah wala satu huruf pun. Itu menandakan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sampai tahun dia ada suruh baca ayat ni. Dia suruh baca ayat ni. Lepas tu dia kata terjemah. Saya kata dah lupa. Ya. Tu baca ayat jenam tu terjemah. Macam budak jenam ni buat gitu. Saya kata tak ingat. Geram ni tukang mungkin apa tak boleh. Kan tak kenal. Orang kampung. Wah, dia jadi jawab agama dia macam ya now you lupa. Kan? Buat tak kenal dia. Tak apa buat tak kenal, aku mau buat tak buat jawab betul. Baca ayat ni baca terjemah tak ingat betul. Kadang ni tuan. Allah. Kul katakan olehmu, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, Tuhan kata, la a'bud, nyatakan, la a'bud, aku tidak sembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ya, wala antum abiduna ma a'bud, begitu juga tidak kamu menyembah akan apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menyembah. Itu maknanya ini, wala ana abidun ma'abatum. Maknanya aku tak pernah, tadi tak sembah kan, ini maksud dia tidak aku pernah sembah pun sebelum ni. Tidak aku pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah sebelum ini menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Itu untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, lakum bagi kamu, dinakum agama kamu, li bagi aku, din agamaku. Kau aku. Tapi ayat ni pun dah mansukh kan. Ya, ayat ni sudah dinasahkan. Diganti dengan ayat apa? Ayat saif, ayat perang, jihad. Yang ni kita nampak pun dah tegas kan? Tak, diganti dengan ayat jihad tu, lagi atas. Diangkat lagi, perang kan. Kapi harbi ni kan. Kalau Malaysia kapi harbi di AP tu semua kapi harbi tu. Dah disenaraikan. Mufti kalian faham dah istiar kapi. Kalau mufti surah Al-Alim Mu'allama Syekh Ahmad, mufti arwah mufti Negeri Sembilan dulu. Syekh Pak Ibn Bapak tu alim besar kan. Sampai ulama pun terperanjat bila nak membahas satu tajuk apa, loteri kebajikan masyarakat. Dan loteri haram, dibubur kebajikan pula. Wah, yang lain buat kitab, mufti melenggang kan. Dia baca hadis, dia bubur sana pop dia macam melopong ulama lain kan. Kitab ni semua dia hafal dalam kepala dia. Mufti yang luar biasa. Ya, Syekh Ahmad. Karamat dia pun ada. Satu hari dia terlambat naik kereta api, terlepas tiket. Kejauh-kejauh tahan kereta api berhenti tengah jalan kan. Kereta api mana ada break tengah jalan, dia tahan berhenti kan. Kita tahan bar pun tak nak berhenti, sui tu lah. Buat tak nampak. Ini kereta api dekat stesen, dia berhenti tengah jalan, dia tahan berhenti kan. Karamat macam-macam ni. Ada di antara yang memfatwakan bahawa ta'rif kapi harbi ni di antara sifat dikatakan di harbi, dia ada niat untuk mengambil negara orang Islam.
Bumi ni kalau diperintah oleh Islam satu saat aja, maka bumi sampai kiamat nama bumi itu orang Islam. Ya, kalau siapa ambil mana dia menceroboh negara Islam. Siapa yang ceroboh itu dicop sebagai kapi yang layak perang. Kapi boleh perang boleh jadi pemimpin. Memang kau kena sembelih jawab dia. Ya, satu-satu dia kerja. Allah. Depan kita tengok depan-depan mata Singapura dia ambil dah. Kan? Habis dah. Gigit jari. Tengok Singapura macam mana dia kerja kan. Macam kuli batak lagi ni orang ni. Dia dihempit macam-macam. Pada zahirnya tidaklah disebut perkataan kul kan. Tapi oleh kerana itu ayat Nabi tak ubah. Dan Nabi panggil ya ayyuhal kafirun kan. Dia kata lapas Quran tu ada kul. Kul bubuh juga lapas. Kul maknanya. Katakan ketika memberitahu umat. Tetapi Rasulullah SAW itu wajib bersifat dengan amanah dalam menyampaikan perintahnya kepada Tuhan daripada Tuhan. Dengan tiap-tiap huruf dia tak ubah. Dengan tidak meminda, menambah dan mengurangkannya. Apabila Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam itu menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan begitu rupa, ya, dengan bersih, tepat, tidak ada khianat, ya, amanah dengan penyampaiannya dan caranya, maka tidak ada hujah lagi bagi orang oleh manusia untuk berdalih pada hari kiamat. Tak ada hujah. Ya, dulu Rasul tak sampaikan pun, dia beramal untuk dia ada, semua dah siap. Tak ada hujah dia nak buat hujah kata tak sampai berita lah dan sebagainya, tak ada. Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil dan Maha Penyayang dari tiap-tiap menghukum. Dia tidak menghukum hamba-hambanya dengan sewenang-wenang, tidak. Ya, sebagaimana firman Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibina bain hatta nab'asa rasulan. Ya. Wa ma kunna mu'azzibin hatta Isra, ayat 15. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Bahawasanya ibu bapa Rasulullah SAW berada zaman fatrah, zaman fitrah, zaman bersih. Tidak dia ambil hujah mana dia kata itu adalah ayat Quran. Ayat bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan dia takkan azab kecuali dah turun ke Rasul. Adapun jarak Nabi Isa dengan Muhammad itu zaman fatrah, Rasul tak ada turun. Nabi Isa dah wafat, Rasulullah belum nanti. Zaman tu zaman fitrah. Ya, Tuhan takkan azab. Habis. Dan satu lagi ayat, ana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak adalah Tuhan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus ke negeri itu seorang rasul yang membaca ayat-ayat kami kepada mereka. Ya, kalau sekiranya negeri itu tak sampai, lain. Ini semua dah. Dan tidak pernah kami membinasakan negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Kalau dia tak zalim, Tuhan tak akan azab mereka. Tapi zalim ni paling besar menyekutukan Allah. Lawan Rasul, labelkan Nabi. Nabi dibunuh pun ada. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dia orang bunuh malah dia buat pesta. Ni jahat dan dia dandangkul mana-mana. Dia ujung-ujung buat pesta, bunuh Rasul punya dahsyat. Teman-teman sabar mereka dia kenakan bala yang berat-berat. Itu di antara kita. Kemudian firman Ta'ala, ya ahlal kitab ila hilayah. Sadaqallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ma'ala inna khaira kulli. Alhamdulillah.